Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan untuk dapat sama-sama kita meneruskan pengajian bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada kali ini kita akan menyambung bacaan daripada surah Al-Alaq, iaitu bermula daripada ayat 11 sehinggalah ayat 19. Jadi seperti biasalah, marilah sama-sama kita membaca dan juga membincangkan hukum-hukum tajwid dan juga makna-makna ayat yang ada dalam surah ayat yang kita bacakan ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى. Baik, dalam ayat yang kita bacakan tadi, kita lihat dari segi hukum tajwid yang ada, bermula daripada hukum nun mati. Dalam ayat ini kita bertemu dengan huruf nun yang tidak ada baris, dan selepas itu terdapat huruf kaf, maka ini hukumnya ikhfa haqiqi. Jadi dengung bagi ikhfa haqiqi adalah 2 harakat. Bagi hukum mim mati ataupun untuk baris tanwin dalam ayat ini tidak ada. Hukum mim mati pun tidak ada. Bagi hukum mat, iaitu mat wajib, mat jaiz pun tidak ada dalam ayat ini. Hukum mat yang ada hanyalah hukum mat asli pada kana, aka menjadi hukum mat asli. Kemudian dalam ayat ini kita bertemu dengan hukum lin, iaitu pada ara'aita. Aita di situ dia menjadi hukum lin yang mana kita membacanya dengan lembut. Ara'aita, aita, ara'aita inka. Perlu diingatkan sebutan huruf hamzah. Pastikan hamzah ini makhrajnya adalah di pangkal kerongkong, berdekatan dengan dada. Jadi huruf hamzah keluarnya di bahagian situ. Okey, jangan kita bunyi macam huruf ain, sebab ain makhrajnya di tengah. Yang ni huruf hamzah, hamzah makhrajnya di pangkal, berdekatan dengan dada. Ara'aita, ara'aita. Kalau bunyi ain, ara'aita, itu dah ain. Yang ni a. Ara'aita, ara'ai. Jadi kita sebut a tu getarannya rasa di bahagian pangkal kerongkong, berdekatan dengan bahagian dada kita. Kemudian dalam ayat ini juga bila kita waqaf pada huda, waqaf dengan 2 harakat. Tapi kalau kita baca sambung, maka kita baca dengan hukum mat jaiz munfasil, iaitu ketika sambung. Tapi ketika waqaf, mat jaiz di sini dipanjangkan 2 harakat sahaja. Kita ulang semula. أرأيت إن كان على الهدى. Maksud ayat ini iaitu Ara'aita, adakah engkau nampak? Ara'aita tu adakah engkau nampak? Buruknya in kana 'alal huda, jika ia berada di atas jalan yang betul. Adakah engkau nampak buruknya jika ia berada di atas jalan yang betul? Itu satu pertanyaan. Baik, ayat seterusnya.
ayat ke-12, أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى. Dalam ayat yang ke-12 ini, dari segi penekanan hukum tajwid, hukum nun mati, hukum mim mati, hukum mat, mat jaiz, mat wajib, tidak ada dalam ayat ini. Hukum yang ada iaitu lin. Bagi bacaan lin kita lembutkan, iaitu pada au dan menjadi hukum lin. Kemudian pada ra tebalkan, amara. Taqwa di situ huruf qaf menjadi huruf qalqalah, maka kita baca dengan qalqalah sughra dan waqaf dengan 2 harakat. Sebab situ dia menjadi hukum mat jaiz ketika sambung. Jadi bila waqaf, mat jaiz ini dibaca dengan kadar 2 harakat. Au amara bittaqwa. Masuk ayat 12 iaitu au artinya atau, amara artinya ia menyuruh, bittaqwa orang bertakwa, jangan melakukan syirik. Au atau amara ia menyuruh, bittaqwa orang bertakwa. Itu maksud bagi ayat yang ke-12. Ayat 13, Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. أرأيت إن كذب وتولى. Dalam ayat 13, hukum tajwid yang ada hanyalah hukum lin, iaitu pada ara'aita. In kazzaba ada satu nun mati di situ. Nun mati bertemu dengan kaf, hukumnya ikhfa haqiqi. Jadi kita dengung 2 harakat. Dengung bagi ikhfa ni kita renggangkan lidah. In kaza. Dengung, pastikan bunyi di bahagian pangkal lidah, di bahagian makhraj huruf kaf. In kazzaba, huruf zal di situ jangan bagi bunyi lebah. Zal dia tidak ada bunyi lebah. Yang hanya bunyi seperti lebah adalah huruf zai. Ini huruf zal. In kazzaba gitu. Wa tawalla. La kita waqaf dengan 2 harakat. Kalau disambung dibaca dengan mat jaiz munfasil. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Baik, maksud ayat ini iaitu ara'aita, adakah engkau nampak? Terlepasnya dari azab, in kazzaba, jika ia mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya, wa tawalla, serta ia berpaling ingkar. Jadi wa tawalla ni artinya berpaling. Kazzaba artinya mendustakan. Itu maksud ayat yang ke-13. Ayat 14, Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Dalam ayat yang ke-14,
hukum tajwid yang ada dalam ayat ini iaitulah hukum mim mati. Apabila di atas huruf mim ada sukun, hukumnya izhar syafawi. Dan begitu juga mim mati bertemu dengan ba, mim yang tidak ada sukun bertemu dengan ba. Ba adalah huruf ikhfa syafawi, jadi bacaannya kita baca dengung 2 harakat. Kemudian nun yang bersyaddah kita baca dengung. Kemudian bila waqaf pada ya ra tu kita baca 2 harakat, dan ra itu dibaca dengan tebal. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Masuk ayat yang ke-14, iaitu alam ya'lam, tidakkah ia mengetahui, bi anna Allah yara, bahawa sesungguhnya Allah melihat. Allah yara artinya Allah melihat. Yara tu maksudnya melihat. Ya'lam artinya mengetahui. Maksud Allah melihat di sini iaitu Allah melihat segala amal perbuatannya dan membalasnya nanti. Itu maksud ayat yang ke-14. Ayat yang ke-15, kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Dalam ayat yang ke-15, hukum tajwid yang ada di sini iaitu pada nun mati, nun yang tidak ada sukun ada pada lain, yantahi ada pada 2 tempat. Maka kita tengok huruf selepas nun, la illam, selepas nun ada huruf lam, hukumnya idgham bila gunnah. Satu lagi nun mati bertemu dengan ta, hukumnya ikhfa haqiqi, dengung 2 harakat. Kemudian kita bertemu dengan baris tanwin yang ada pada fa'am bin, itu ada baris fathah, selepas itu ada huruf mim kecil, menandakan bacaan itu adalah bacaan iqlab. Kita dengung 2 harakat dengan cara merenggangkan sedikit bibir. La nasfa'an bin, 2 harakat dengung iqlab. Binna, di situ ada hukum wajib al-gunnah, dengung 2 harakat. Dan bila kita waqaf pada ta marbutah, waqaf dengan bunyi ha. Binna asiyah, kita waqaf dengan bunyi ha. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Baik, masuk ayat yang ke-15, iaitu kalla, jangan sekali-kali, la'in lam yantahi, berlaku derhaka, demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti. Yantahi itu artinya tidak berhenti dari perbuatannya yang buruk itu. Lanasfa'an bin nasiyah, nescaya kami akan menyentap ubun-ubunnya dan menyeretnya ke dalam neraka. Kalau kita tak berhenti daripada perbuatan buruk itu, maka hari akhirat nanti Allah akan sentap ubun-ubun dan mengheret masuk ke dalam neraka. Jadi lanasfa'an bin nasiyah artinya kami akan menyentap ubun-ubunnya dan mengheretnya masuk ke dalam neraka. Itu masuk ayat yang ke-15.
ayat yang ke-16, nasiyatin kadhibatin khati'ah, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Dalam ayat yang ke-16 kita bertemu dengan baris tanwin, iaitu pada dua tempat, pada nasiyatin dan kadhibatin. Di situ ada perbezaan. Kalau nasiyatin, kedudukan fathah atas bawah dia tak sama, manakala kadhibatin, baris fathatain di atas dan bawah adalah sama. Jadi perbezaannya, kalau tidak sama, maka kita perhatikan huruf selepas itu. Sekiranya ada huruf kaf, maka namanya ikhfa. Manakala bagi kadhibatin, iaitu bagi tanwin yang mana atas bawah dia sama, maka hukumnya adalah izhar halqi. Jadi khusus untuk izhar halqi. Kalau tanwin yang di atas bawah dia tak sama dan dhammatain bentuk 99, sama ada dia menjadi hukum idgham ataupun hukum ikhfa. Jadi itu sebab kita kena perhati huruf selepas baris tersebut. Kemudian bila kita waqaf pada khati'ah, pastikan ta itu kita waqaf dengan ha. Khati'ah. Jangan kita waqaf dengan khati'at. Kalau at tu salah. Dia kena waqaf dengan ha, bagi ta marbutah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Maksudnya iaitu nasiyatin, ubun-ubun, kadhibatin, jadi orang yang berdusta, khati'ah, yang bersalah. Iaitu Allah nak tarik ubun-ubun siapa? Iaitulah ubun-ubun orang yang berdusta dan orang-orang yang bersalah. Jadi kadhibah tu artinya berdusta, khati'ah artinya bersalah. Itu maksud ayat yang ke-16. Ayat yang ke-17, falyad'u nadiyah, falyad'u nadiyah. Dalam ayat yang ke-17 terdapat hukum qalqalah pada huruf dal, namanya qalqalah sughra, dan waqaf pada nadiyah, kita waqaf dengan hak tu berbaris sukun. Nadiyah, falyad'u nadiyah. Masuk ayat yang ke-17 iaitu falyad'u, kemudian biarlah ia memanggil nadiyah, kumpulannya. Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya untuk menyelamatkannya. Falyad'u tu artinya biarlah ia memanggil nadiyah, kumpulannya untuk selamatkannya. Ayat yang ke-18, sanad'u zabaniyah, sanad'u zabaniyah, sanad'u zabaniyah. Baik, dalam ayat yang ke-18, dari segi hukum tajwid yang ada di sini, iaitulah huruf dal. Huruf dal dibaca dengan hukum qalqalah surah. Sanad'u, sanad'u bagi melantun. Sanad'u za. Huruf zai di sini kita baca dia dengan bunyi seperti bunyi lebah. Sanad'u zaba, uzzaba. Huruf zai itu bunyi dia umpama bunyi lebah. Zabaniyah, bila waqaf pada ta marbutah, kita waqaf dengan ha.
Kita ulang semula. Sanad'u zabaniyah. Baik, masuk ayat yang ke-18, iaitu sanad'u, kami pula akan memanggil az-zabaniyah, artinya malaikat zabaniyah, untuk menyiksakannya. Okay, sanad'u artinya kami pula akan memanggil az-zabaniyah, malaikat zabaniyah yang menjaga neraka, yang akan menyiksakan mereka. Itu masuk ayat yang ke-18. Ayat yang ke-19 dan yang terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dalam ayat yang ke-19 kita bertemu dengan lambang kubah, yang mana berada di akhir ayat terdapatnya lambang kubah. Apa maksud ayat ini? Baik, maksud kubah di sini iaitu apabila kita bertemu, hendaklah kita lakukan sujud tilawah. Ada di beberapa surah yang ada lambang kubah, seperti surah As-Sajdah yang mana kita baca pada hari Jumaat, adanya lambang sajdah. Maka itu menjadi sunnah Nabi apabila Nabi membaca surah As-Sajdah dan Al-Insan pada hari Jumaat. Jadi apabila kita berjumpa dengan lambang kubah ini, kita boleh laksanakan sujud tilawah. Ataupun kalau kita tak mau sujud tilawah, maka kita boleh baca tasbih, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kebiasaannya sebelum ada lambang kubah ini terdapat satu garisan di atas ayat tu. Kalau kita tengok di situ, di atas ayat wasjud tu dia ada satu garisan. Jadi garisan ini sebagai satu peringatan ataupun sebagai satu tanda nak memberitahu kepada kita bahawa selepas itu kita akan bertemu dengan lambang kubah ini. Kebiasaannya pada ayat-ayat sajdah terdapatnya garisan seperti dalam surah Al-Alaq ini. Jadi cara dia sama ada kita nak buat sujud tilawah, kita duduk antara dua sujud, kemudian kita sujud dengan niat sujud tilawah, dan kita bacalah doa seperti doa sujud pada hari Jumaat tu, ataupun kita baca doa seperti sujud yang biasa ini. Kemudian kita bangkit, kita bagi salam, selesailah untuk sujud tilawah. Kalau kita tak sujud tilawah, maka boleh kita baca tasbih pada ayat ini. Dalam ayat ini, dari segi sebutan huruf ataupun tajwidnya, yang pentingnya iaitu pada sebutan huruf. Pada huruf ta, huruf ta, huruf ain. Huruf ta dan huruf ta ni dari segi makhrajnya adalah sama, cuma sifat huruf saja yang berbeza. Huruf ta ni nipis, huruf ta ni tebal. Manakala huruf ain makhrajnya adalah di tengah kerongkong. Kemudian kita bertemu dengan huruf qalqalah, wasjud waqa. Ada dua huruf qalqalah di situ. Itu namanya qalqalah sughra, maka lantunkan huruf-huruf tersebut. Wasjud waqtarib, wasjud waqtarib. Dan di hujung juga ada qalqalah, yakni qalqalah kubra. Jadi itulah yang pentingnya dari segi sebutan makhraj huruf pada ayat yang terakhir ini. Kita ulang semula. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maksud ayat yang terakhir iaitu, ingatlah, janganlah engkau wahai Muhammad menurut kehendaknya. Jadi la tuti'hu ni jadi jangan menurut kehendaknya. Wasjud, dan sebaliknya sujudlah. Waqtarib, dan dampingkanlah dirimu kepada Allah dengan taat dan beramal soleh.
Jadi di sini Allah peringatkan, wahai Nabi Muhammad, jangan engkau turutkan kehendak iblis dan syaitan. Kalla la tuti'hu. Tapi Allah suruh buat apa? Allah suruh wasjud, sujudlah kepada aku, waqtarib, dan dampingilah dirimu kepada Allah dengan taat dan beramal soleh. Jadi itulah maksud ayat yang ke-19. Jadi alhamdulillah kita dah selesai untuk bacaan surah Al-Alaq bagi bahagian yang kedua daripada ayat 11 sehinggalah ayat 19. Jadi insya-Allah moga-moga ada manfaatnya apa yang kita bincangkan pada kali ini, dan kita akan membaca semula daripada ayat 11 sehinggalah ayat 19 surah Al-Alaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, moga-moga ada manfaatnya dan kita jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.